semangat keluarga Malaysia yang ditunjukkan dalam membantu mangsa-mangsa bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini sememangnya luar biasa. Pun tak pernah fikir untuk boleh masak sehingga 1,600 pack sehari. This is all hard work, this is all teamwork, berkat doa semua rasa terpanggil, semua rasa bertanggungjawab untuk serve the best untuk kawan-kawan kita. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan tanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Apa khabar anda semua penonton setia WHI, masih lagi dalam minggu baharu, tahun baharu. Wow, 2022. Jadi saya belum lagi sempat mengucapkan selamat tahun baru pada mereka. Jadi selamat tahun baharu, dan mungkinlah kan Yana ada dalam kalangan mereka yang berfikir ala tahun baharu benda sama sahaja, tak ada apa-apa beza. Tidak mengapa, tapi mungkin tahun baru ini boleh memberikan semangat yang baharu kepada mereka yang memerlukannya. Betul. Dan bercakap tentang semangat, saya pun rasa cukup bersemangat lepas dengar pembukaan yang cukup bersemangat oleh Sugita tadi. Diharapkan anda semua juga ceria-ceria selalu, kekal bertenaga, kekal bersemangat bersama kami di Wanita hari ini. Dan seperti biasa, hari ini juga ada pelbagai perkongsian menarik yang kami nak ceritakan bersama dengan anda semua. Sebelum kita war-warkan tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, saya kira kita masih lagi perlu peka dan prihatin dengan keadaan sedang berlaku di negara kita. Malah bukan sahaja di Malaysia situasi banjir ini semakin memburuk. Malah di negara-negara luar juga seperti Brazil, Jerman dan banyak lagi negara lain juga mengalami masalah banjir yang saya kira ini juga memberi kesan kepada situasi mereka di sana, tak kurang juga dengan kita di sini. Betul, setuju sangat dengan apa yang Yana katakan. Jadi masih lagi memberikan anda perkembangan banjir di negara kita. Kalau kita lihat keadaan di sekitar Selangor, pastinya sudah surut, semua orang dalam fasa recovery. Tetapi rakan-rakan kita di Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Pahang masih lagi dalam keadaan yang memerlukan bantuan dari semua pihak. Betul. Kalau kita lihat di Johor, mangsa banjir melonjak dan 8 daerah kini terjejas. Jadi kalau anda di sekitar Johor, di kawasan Muar, Kota Tinggi, Tangkak, kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat. Anda telah mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu anda ambil. Betul tu. Dan kalau kita lihat juga di Kampung Beringin di Alur Gajah menjadi lautan kampung dan sawah apabila ditenggelami air banjir. Ini sangat-sangat merisaukan dan mendebarkan kita semua, termasuklah di Segamat Johor yang mana cubaan seorang lelaki meredah jalan Bukit Sengit Pogoh di Segamat yang dinaiki air dengan motosikal membawa padah apabila dia dihanyutkan arus deras pagi tadi. Tapi saya kira kan Sugi, ini adalah sesuatu yang perlu kita ambil sebagai pengajaran juga. Kalau air semakin naik, seboleh-bolehnya jangan berada dalam kawasan tersebut. Kalau boleh terus bergerak ke tempat yang lebih tinggi, terutamanya kepada anda yang masih lagi berada dalam kenderaan. Betul. Saya rasa mungkin situasi bagi mangsa tadi itu mungkin dalam situasi yang tidak boleh dielak, tetapi cuba meredah air dan sempatlah berpaut pada pokok. Dan menurut pihak berkuasa, janganlah, kalau kita dah tahu air dah naik, jangan kita mengambil risiko untuk meredah air kerana ia akan menyukarkan orang di sekeliling dan juga pihak berkuasa dalam misi menyelamatkan bukan sahaja anda tetapi orang-orang yang terjejas akibat banjir. Betul. Dan saya kira dalam kita bercakap tentang banjir ni juga buat adik-adik sekolah kita di mana penangguhan buka sekolah penggal 3 telah pun dipospon ataupun ditunda ke tarikh yang seterusnya iaitu 9 hari bulan Januari 2022 bagi negeri kumpulan A dan 10 Januari 2022 bagi negeri kumpulan B. Yang mana saya kira untuk adik-adik kita masih lagi boleh menyiapkan diri dan ibu bapa juga sebenarnya untuk bersiap siaga untuk mempersiapkan anak-anak anda sebelum mereka masuk ke sekolah. Sebab apa tak Sugi? Anak buah saya yang perempuan namanya Haura.
ibu bapanya baru sahaja hantar ke play school. Betul. Tetapi anak buah saya tu tak menangis. Haura, big girl dah okey dah. Ibu dan bapanya pula yang menangis. Oh, okey. Dan bercakap mengenai sekolah dah nak buka, mungkin dalam anda yang mungkin masih lagi menyalurkan bantuan, bolehlah anda selitkan beg sekolah, baju dan sebagainya untuk mereka yang belum lagi sempat mendapatkan bekalan sekolah mereka. Baik, ini dia sebelum kita ke topik kita pada hari ini, kami nak kongsikan bersama dengan anda kompilasi situasi ataupun kisah-kisah menarik banjir. Jadi jom kita saksikan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Sayang kucing duduk atas dia lama. Sayang kucing hidup lagi ya. Benda nak makan ya. Allahu Akbar. Sayang kucing duduk atas dia 5 hari. Sayang. Allah, sedih pula tengok video tu tadi. Dan saya kira kami di Wanita Hari ini juga saban hari sentiasa memberikan update terkini berkaitan dengan banjir. Daripada mereka yang membanting tulang, membantu mereka yang terkesan, termasuklah kepada mereka juga yang memasak untuk mangsa-mangsa banjir ataupun memasak untuk kebajikan. Jadi hari ini kami akan kongsikan bersama dengan anda masak untuk kebajikan. Itulah topik yang kami bawakan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Masak untuk kebajikan, itu yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan mungkin anda sendiri telah turun padang untuk masak buat mangsa-mangsa banjir. Bukan sahaja mangsa-mangsa banjir, mungkin anda sentiasa menghulurkan bantuan dari segi makanan untuk mereka yang terjejas dan memerlukan. Anda boleh kongsikan pengalaman anda di laman Facebook kami, WHI. Dan kini, Yana, kita bersama dengan Puan Haslinda Rahman, salah seorang yang telah juga masak untuk kebajikan dari Ceritera, lokasinya kafe di Kelana Jaya. Selamat tengah hari. Assalamualaikum Puan Haslinda. Waalaikumsalam. Hai guys. Hai, apa khabar? Hari. Hello. Puan Linda sekarang ni berada di Ceras ya? Tak, saya kat Melaka hari ni. Oh, dekat Melaka. Jadi ni tengah nak buat masak-masak di Melaka ke? Plannya begitulah untuk mangsa banjir kat kampung kan. Saya kebetulan balik bercuti sebenarnya. Tapi dia berdekatan saya. Kena banjir juga. So banyak rumah. Baik, Sugi, Puan Haslinda, kalau kita lihat kan di Instagram akaun Ceritera Cafe kan, kita lihat memang banyak sebenarnya misi-misi kemanusiaan, bantuan yang disalurkan dan diberikan kepada masyarakat secara general, secara amnya, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal agama, sesiapa yang memerlukan, di situlah ada Ceritera Cafe. Jadi Puan Haslinda, kalau boleh kongsi bersama kami dan seluruh penonton Wanita Hari ini, bagaimana sebenarnya mula-mula tercetusnya ilham dan idea untuk mula memberi bantuan tanpa mengira latar belakang si penerima? Saya dengan chef, kita banyak keluar negara sebelum kita balik Malaysia dan berniaga. So masa kita kat luar tu, kita dah belajar tentang human right dan kesamarataan antara yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, semua bangsa. Equal, terlalu equal tu sampai kita rasa macam kita ni sama macam semua orang. So bila kesan balik daripada UK tu, saya buka bisnes. Lepas tu Malaysia dilanda bah kuning tu kan dekat Kelantan. So saya punya hati tu rasa sangat-sangat sedih tengok orang kita susah macam tu, macam terlalu susah kan masa dekat Kelantan tu. So saya bercerita dengan family saya, diorang kata okey tak apa. Kita pergi sebagai kita je, sebagai individual
dan kita pergi dan kita bawa apa yang kita boleh bawa untuk bantu. Kita pergi dengan tangan kosong, kita tak ada kenalan dekat sana. So kita pergi, kita bawa hati kita, macam hati kita besar untuk membantu kan. Ya. So start daripada situ, saya tengok saya suka share. Apa saya buat, saya suka share. Dan kita dapat, same time kita collect orang yang sama macam kita juga dekat Instagram ni. So benda tu jadi makin merebak, makin besar. So setiap minggu sebenarnya kita orang buat kerja-kerja amal ni kan. Kita bantu gelandangan, orang suka rumah anak, rumah amal, macam tu lah. Okey, setiap minggu ya Puan Linda membuat kerja-kerja amal ni, dan mungkin Puan Linda boleh kongsikan jugalah. Ramai orang juga menghulurkan bantuan membuat kerja-kerja kebajikan. Tapi bagi Puan Linda sendiri, sejak bermula sehinggalah kini kan, apabila membuat ni, pasti ni ada satu perasaan yang tidak boleh digambarkan itu kan. Boleh kongsikan rasa kepuasan tu? Dia punya happy tu sebab kita bila kita terima tak sama dengan kita memberi. Perasaan yang memberi tu kan memang best lah. So memang tak boleh diberi ketenangan tu kan. Kita tak buat macam tu lah. Kita tak dapat mana-mana. So bila saya sebarkan saya menyebarkan di Instagram bukan untuk kita nak riak. Kita nak tunjukkan kita mampu ke nak bantu orang kan. Tapi kita perlu benda macam ni beramai-ramai kita buat supaya benda tu jadi merebak untuk kebaikan bersama-sama sebenarnya. Baik. Betul lah, orang kata tangan yang menghulur lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan Puan Linda, kalau kita tengok kan juadah yang diberikan kepada mereka yang memerlukan tu juga bukan calang-calang. Ada sambal udang petai, ada udang masak lemak nenas, asam pedas. Dan kalau kita tengok di Instagram pun memang kecoh air liur sebenarnya menu-menu yang disediakan ni. Jadi Puan bagaimana Puan melihat bantuan yang diberikan ini bukan sekadar memberikan apa yang ada tetapi melakukan sesuatu yang lebih daripada ekspektasi. Betul, yang terbaik. Bagaimana Puan melihat? Sebab kita umpamakan diri kita macam diorang kan, tak ada, memang nafsu nak makan pun memang sebenarnya tak ada. Betul. So bila kita berikan makanan yang macam memang diorang masak kat rumah, macam tu punya sedap, macam tu punya panas, menarik kan. Mestilah diorang ada sikit happy kan dekat situ. So kita plan adalah kita berikan yang terbaik untuk diorang juga. Harapnya orang suka. Macam tu lah. Saya suka apa yang Puan Linda katakan. Kita umpamakan diri kita seperti mereka. Orang kata you put yourself in their shoes lah kan. Jadi kalau nak memberi bantuan tu kita beri je. Kadang-kadang bantuan yang kecil pun boleh membuatkan perbezaan yang besar. Tapi seperti apa yang Puan Linda lakukan memang luar biasa lah kan. Menu-menu yang diberikan tu. Jadi Puan Linda, mungkin di sini Puan Linda boleh kongsikan lah. Selepas ini, sekarang di Melaka untuk membantu mangsa-mangsa banjir kan. Selepas ni apa lagi yang boleh orang ramai lakukan untuk membantu dari segi bukan saja dari segi makanan tetapi juga dari bantuan-bantuan lain, memandangkan Puan di Melaka sekarang ni? Macam kita dekat Melaka ni kita pergi ziarah lah kiranya kan, ziarah rumah-rumah yang terkesan, tanya apa yang kita boleh bantu. Sebab sekarang pun kena beradab untuk berikan bantuan kan, kita jaga kita punya adab. So mesti ada bantuan yang kita boleh buat sikit sebanyak, kita boleh bantulah. Tak semestinya RM1, mungkin tenaga untuk sama-sama kan. Mungkin tempat penginapan ke kan, tempat untuk berteduh buat sementara. Macam itulah kiranya. Orang kata nak membantu ni kita tengok apa yang kita mampu berikan. Tidak semestinya dari sudut kewangan sahaja tetapi dari segi tenaga kita juga boleh dijadikan dalam bentuk bantuan. Puan Haslinda, terima kasih banyak-banyak. Haslinda Rahman dari Cerita Cafe di atas perkongsian bersama dengan seluruh penonton wanita hari ini yang saya kira dapat memberi ilham dan inspirasi kepada kita semua. Salam sayang buat semua sukarelawan yang sedang berada di Melaka sekarang ni bersama dengan Puan Linda. Terima kasih dan jaga diri Puan Linda. Okay, goodbye. Assalamualaikum. Salam. Wow. Kita tengok menu yang diberikan tu pun kita rasa macam dah lauk kenduri. Itulah orang kata kalau nak memberi sesuatu tu beri sebaik dan semampunya. Baik. Betul. Dan sekarang ni pun kita sudah terhubung dengan tetamu kita yang seterusnya iaitu Nur Liza Cik Mat yang sekarang ni berada di Masjid Munawarah Shah Alam. Assalamualaikum. Selamat tengah hari Puan. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Okey, Puan Nur Liza, ini antara mungkin perkongsian yang boleh saya kongsikan Yana dan juga penonton. Ini antara masjid yang saya sendiri telah menurunkan barangan untuk mereka masak. Jadi saya nak tahulah Puan Nur Liza, masih lagi tengah dalam proses masak untuk mangsa-mangsa banjir ataupun sudah selesai buat masa sekarang?
Alhamdulillah dah selesai selama 14 hari. Wow. Last hari Jumaat minggu lepas. Jumaat baru-baru ni lah kan last. Kami buat operasi di masjid selama 14 hari. Okey, baik. Dalam 14 hari itu Puan pastinya setelah memasak untuk beribu-ribu mangsa banjir kan. Dan mungkin Puan boleh kongsikan setelah habis proses ataupun misi untuk memasak itu, apa kesudahan perasaan Puan lah kan sebagai salah seorang sukarelawan di situ? Rasa sangat-sangat berbangga, rasa sangat sedih sebab dengan keadaan masa-masa banjir kan, kita dapat bantu. Rasa sangat-sangat banggalah dapat membantu semua di bawah Qaryah Masjid Munawarah. Alhamdulillah. Sebab saya diamanahkan untuk mengendalikan masakan untuk masa banjir di bawah Masjid Munawarah. Jadi di mana Qaryah Masjid Munawarah, di situlah kami akan hantar semua makanan bermasak. Sarapan pagi untuk makan tengah hari dan untuk makan malam. Makan malam tu kira dah siap 6:30 petang, kami dah siap lah untuk tim masak. Dan saya kira ini juga adalah sesuatu yang cukup membanggakan apabila institusi keagamaan sendiri seperti masjid menjadi pusat untuk mengedarkan bantuan kepada orang di sekeliling. Kalau Puan Nurliza boleh kongsikan juga kan, dalam ramai-ramai itu berapa ramai sukarelawan yang terlibat bersama-sama dengan Puan Nurliza dalam tempoh 14 hari misi bantuan ini diberikan? Masya Allah. Allah pemudahkan segala-galanya. Volunteer, sukarelawan yang turun dari rata-rata tempat. Anak-anak muda dan rakan-rakan jiran masjid. Lebih kurang dalam 50 orang lebih untuk datang masak. Tapi bergili-gili ada minggu ni 40 orang. Ikut hari-hari semua lain. Dan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan lah kan, sejak bertapak di masjid tu untuk memasak, saya pastinya ada cabaran juga sebab mungkin barangan kering tak cukup walaupun ramai juga yang datang untuk memberikan. Bagaimana cabaran-cabaran itu diatasi dan mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana orang ramai terus menghulurkan bantuan kepada mereka di masjid? Alhamdulillah, barang-barang kering sentiasa ada. Kemudian kiranya barangan yang tak cukup untuk kami masak, saya akan pergi membeli sendiri. Masjid akan bagi duit ataupun daripada sumbangan sekeliling. Ramai yang datang bagi, ada yang sedekah, ada yang buat donation. India, kaum India, kaum Cina, kaum Sing, ramai yang bagi sumbangan. Beratus-ratus ringgit daripada duit situlah saya pergi membeli barang di Pasar Borong. Yang mana tak cukup, kita topakkan untuk masak seharian. Masya Allah. Puan sendiri turun padang untuk membeli barang-barang. Alhamdulillah. Dan Puan Liza kalau setiap hari-hari saya sendiri. Wow. Ya, Puan Liza kalau boleh kongsikan juga, difahamkan ketika sedang sibuk memasak kepada mangsa-mangsa banjir, mereka yang memerlukan, ada juga kematian yang mana Puan sendiri juga perlu membantu untuk menguruskan jenazah dan sebagainya. Boleh Puan kongsikan pengalaman tersebut? Masya Allah, betul sangat-sangat. Pada 26 hari bulan, 2 jenazah akak kena uruskan. Pagi, seorang jenazah. Sambung lagi masak dengan kawan-kawan, dengan tim-tim dapur, masak semua. Lepas Zuhur, terima lagi panggilan. Beritahu kata ada seorang lagi jenazah yang perlu diuruskan selepas solat maghrib. Jadi daripada situlah, tenaga itulah yang Allah bagi. Doa daripada kawan-kawan, doa daripada jemaah masjid. Ada kekuatan untuk akak uruskan sampai selesai selama 14 hari. Alhamdulillah. Dan saya kira ini adalah suatu misi kemanusiaan, misi pertolongan yang diberikan kepada mereka yang memerlukan, yang berjaya. Saya kira termasuklah terima kasih kepada Sugi juga yang turut membantu bersama dengan ramai sukarelawan lain. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nurliza Cik Mat. Selepas ini adakah akan ada lagi misi-misi seperti ini yang dilakukan di sekitar Masjid Al-Munawarah ni, Puan Liza? InsyaAllah. Kiranya ini pertama kali masjid mengendalikan program yang tanpa disangka-sangka, tanpa ada dalam jadual kan. Kiranya ini lagi yang terjadi, insyaAllah. Pengalaman daripada yang pertama ini, kami akan buat lagi yang terbaik. Baik, kepada mungkinlah ada qari-qari'ah
dan juga sukarelawan-sukarelawan yang memberikan bantuan di Masjid Munawarah Shah Alami, termasuklah juga Puan Liza. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Semoga ini menjadi asbab kebaikan kepada orang di sekelilingnya juga. Jaga diri Puan Terima Liza. kasih, Puan Assalamualaikum. Liza. Semoga semuanya dalam barakah. Amin, insyaAllah. Okey, baik Yana. Kami dah dengarkan perkongsian daripada dua orang tadi dan kini kami nak kongsikan bersama dengan anda Viti, sukarelawan yang memasak untuk kebajikan. Jom kita saksikan. Sanggup menghabiskan wang ringgit, masa dan tenaga, secara jujurnya, tidak ramai insan yang sanggup mengabdikan diri melakukan kerja amal bagi membantu golongan yang memerlukan. Memiliki sekeping hati dan jiwa yang luar biasa serta mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang masakan, Rini Diana Sulaiman, 44 tahun, iaitu pengasas bersama bagi fashion jenama Kri, mula mengusahakan projek amal iaitu Cooking for Homeless dengan melakukan misi memasak dan menjamu selera dengan penuh kasih sayang kepada golongan yang memerlukan sejak tahun 2014 lagi. Bermula dengan melaksanakan projek amal dalam negeri semasa banjir melanda Kelantan pada tahun 2014 hingga melakukan kembara amal di beberapa buah negara. Kali ini, Reni turut terpanggil menghulurkan keringat menyediakan bantuan makanan kepada mangsa-mangsa banjir sejak 19 Disember yang lalu bersama rakan-rakan yang lain. Kali ini memang bermula dengan kawan-kawan, family. Kita pun tak pernah fikir untuk boleh masak sehingga 1,600 pack sehari. This is all hard work, this is all teamwork, berkat doa semua rasa terpanggil, semua rasa bertanggungjawab untuk serve the best untuk kawan-kawan kita lah. Sebenarnya yang sedang dalam kesusahan tu is actually ujian untuk kita membantu mereka. So ada yang sumbang tenaga, ada yang sumbang wang ringgit dan sampai hari ini pun masih ada lagi yang menyumbang. I rasa dua-dua pihak tu memainkan peranan yang penting. Tanpa mereka kita takkan mampu untuk buat benda ni hari-hari macam ni. Dan saya harap benda ni, bantuan ni akan sentiasa berterusan sebagai kita sebagai rakyat Malaysia ni yang prihatin terhadap mereka yang susah. This is Malaysian lah sebenarnya. Tidak hanya keseorangan, inisiatif murni ini turut sama dibantu oleh rakan-rakannya serta sukarelawan lain yang tidak lokek menaja dan menyumbang barangan kepada mereka yang memerlukan. Buat benda ni dah quite some time, dah lama juga sebab setiap kali Rini buat apa-apa kos untuk memasak, saya suka membantu sebab suka tengok effort yang Rini buat, kerjasama yang dia buat dan semuanya. Jadi apa yang saya buat selalunya, saya akan lancarkan crowdfunding among my orang kata apa, kawan-kawan rapat dan keluarga. Jadi daripada situ kita cuba untuk bantu Rini memberi tabungan untuk meneruskan aktiviti memasak ni. Sejujurnya, sebolehnya kita mahu meneruskan projek ni sebab memang rasanya kita yang tengok pun berat, orang yang melaluinya lagilah berat untuk mereka nak meneruskan kehidupan mereka. Jadi kita cuba bantu sebanyak yang kita boleh untuk memastikan, bukanlah kata memastikan macam mana, orang kata apa, bagi kegembiraan dan macam mungkin benda-benda yang basic tu kita dapat cover untuk mereka meneruskan kehidupan. Seperti itulah. Umpama permata berkilauan yang berjiwa emas, niat dan usaha murni sukarelawan ini wajar dijadikan inspirasi buat mereka di luar sana. Saya kira ni kisah dua beradik yang bukan sahaja sibuk dalam industri fashion, mengembangkan jenama perniagaan mereka, tetapi masih lagi boleh mencari ruang dan juga waktu sebenarnya untuk membantu orang di sekeliling. Dan bercakap mengenai membantu orang dari segi masakan seperti yang kita lihat tadi, kita bersama dengan Nur Shirwan Adil Jamali yang telah antara mereka yang telah memasak 1,000 bungkus nasi kandar. Wow, untuk mereka di Selangor, di Puchong, Pahang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Adil?
Ya, khabar baik dari Sibu Sarawak. Oh, Okey, Alhamdulillah. Dari Sibu Sarawak. Dah terbang balik dah. Dah terbang balik dah. Cik Ade, kalau boleh dikongsikan bagaimana sebenarnya nasi kandar yang lebih daripada 1,000 bungkus itu mampu diedarkan kepada orang yang memerlukan pada waktu itu? Mungkin boleh cerita sedikit. Okey. Baik, terima kasih kepada wanita hari ini TV3. Di mana proses 1,000 nasi kandar ini adalah untuk mangsa banjir dan sukarelawan yang telah berlangsung pada 2 Januari 2022 Ahad Surau Al-Amin Desa Alam U12 Shah Selangor Darul Ehsan. Okey. Jadi kita nak sumbangkan 500 nasi kandar ni kepada pihak Medicom, dan pihak Medicom akan menyampaikan kepada penduduk-penduduk dan mangsa-mangsa banjir dan sukarelawan di Kampung Tengah Puchong, dan juga 500 nasi kandar kepada Nasi Kandar Transporter atau NKT untuk penduduk di Bentong Pahang. Okey, baik. Dan Encik Adil, mungkin boleh kongsikan juga berapa ramai sukarelawan yang telah turut membantu dalam memasak lebih 1,000 bungkus ini? Okey, Alhamdulillah kita melibatkan seramai 50 orang daripada dan juga persatuan serta individu-individu yang membantu seperti Gourmet Chef Fest, kita ada Sajian Sejati, Saji Cafe oleh Syahrizal Ismail. Okey. Dan kita juga berbangga dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak Pemadam Selangor, Tahniah Pemadam, dan Surau Al-Amin Desa Alam U12. Kita ada Route 77 Bikers of Harley Davidson. Okey, baik. Dan saya kira ramai lagi sebenarnya kan Cik Adil. Dan Cik Adil, kita orang Sarawak. Jadi jadi Cik Adil, macam mana sebenarnya nasi kandar yang menjadi orang kata menu pilihan untuk diberikan kepada mangsa banjir? Nasi kandar ini merupakan nasi yang popular di Penang kan, betul tak? Di mana nasi kandar ini adalah sajian yang paling istimewa di Saji Cafe ni, Sajian Sejati milik Syahrizal Ismail ni, dan bersama dengan tidak asing lagi chef selebriti kita iaitu Chef Yang Jamil. Kita buat kelainan sikit kepada mangsa banjir, kepada relawan kita biar mereka merasa nasi kandar ni habis tu kita popularkanlah, kita promote tradisi orang negeri Penang ni, Penang. Baik, Cik Adi, kalau nak tahu nasi kandar ni pun sebenarnya juadah kegemaran suami saya. Saya pun suka masak nasi kandar. Tapi dan Encik Adil, mungkin di sini Encik Adil ada apa-apa pesanan bagi mereka yang ingin membantulah orang di luar sana yang masih lagi terjejas akibat banjir? InsyaAllah kita ingin memohon kerjasama kepada warga Malaysia, khususnya keluarga Malaysia yang ingin menyumbangkan dan juga ingin membantu dari segi tenaga, dari segi kewangan, bolehlah menyalurkan kepada pihak penaja kami, iaitu kepada Saji Cafe. Okey, baik. Saya kira Encik Adil, untuk maklumat lanjut mungkin boleh ikuti di laman social media Encik Adil kalau ada yang nak dikongsikan. Okey, kita ingin kongsikan kepada anda, sila layari Syahrizal Ismail di laman beliau ataupun melalui sajian ataupun Saji Cafe, Sajian Sejati Sdn Bhd. Itu dia, melalui syah8879@gmail.com. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Encik Nusyirwan Adil Jamali yang jauh berada di Sarawak sekarang ini atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Salam buat semua keluarga dan rakan-rakan yang berada di sana. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Adil. Itu dia ya, nasi kandar. Tadi telah Puan Linda kongsikan yang masak macam-macam lauk kan. Jadi sambal memang luar biasa. Ada asam pedas, ada nasi kandar pun ada. Dan saya kira ini antara usaha murni rakyat Malaysia yang tidak putus-putus memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih, semangat keluarga Malaysia yang ditunjukkan dalam membantu mangsa-mangsa bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini sememangnya luar biasa. Tanpa mengira bangsa, kaum, agama mahupun perbezaan warna kulit, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia
turun padang bagi menghulurkan tangan dan berganding bahu menyediakan keperluan harian atau makanan bagi mangsa banjir. Antara yang menjadi perhatian ialah komuniti Sikh dari Gurdwara Sahib Petaling Jaya yang turut sama membantu menyediakan makanan percuma yang berasaskan vegetarian untuk mangsa banjir di kawasan Lembah Kelang. Selain itu, tular juga baru-baru ini sebuah keluarga berbangsa Cina yang tidak melepaskan peluang membantu menyediakan makanan di sekitar kawasan rumahnya di Klang meskipun rumahnya sendiri dinaiki air. Menerusi perkongsian yang dibuat oleh Ranjita Rana di aplikasi TikTok juga turut mendapat perhatian ramai. Pramugari, sebuah syarikat penerbangan tempatan ini tekad membanting tulang bersama keluarga besarnya untuk memasak sendiri makanan bernutrisi bagi diagihkan kepada golongan memerlukan. Jelas dilihat di sebalik musibah yang melanda, terpaparlah semangat kesatuan dalam kepelbagaian antara rakyat di negara kita tanpa mengira sebarang perbezaan. Saya kira inilah indahnya masyarakat majmuk di Malaysia kerana akhirnya kita semua adalah keluarga Malaysia. Betul tu Yana, dan apabila kita melihat video tadi memang sejuk hati kan. Betul? Yang melihat, dan kini kita bersama dengan Ranjita Muniani yang antara yang juga telah memasak bersama dengan keluarga dan memberikannya kepada mereka yang terjejas akibat banjir. Kita bersama dengan Rana sekarang ini. Selamat tengah hari. Hai Rana. Hai, selamat tengah hari dan salam satu Malaysia. Wow, salam satu Malaysia Rana. Cantiknya Rana, dah lah cantik, suka memasak dan membantu orang di sekeliling. Wah, sejuk hati bak kata Sugi tadi. Okey Rana, mungkin boleh terus kongsikanlah kan tempoh hari Rana bersama dengan keluarga ya telah memasak dan mengagihkan, mengedarkan makanan kepada bangsa-bangsa banjir. Kongsikan apa yang telah berlaku dan pengalamannya Rana. Okey, nama saya Ranjita, glamour nama tu Rana. Bekerja sebagai pramugari di syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Okey, pada masa banjir tu Ranjita baru saja pulang daripada Australia. So, bila saya datang, saya tengok kawasan Selangor dengan Kuala Lumpur juga banjir akibat banjir kan. Apa yang kat otak saya tu, saya perlu bantu orang. So sebagai I'm a single, so I need to help people. So this what I thought lah. Wah. Dan Rana, kalau boleh kongsikan juga, usaha ini bukan Rana keseorangan kan, bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan, difahamkan yang orang kata tular jugalah di media sosial. Mungkin Rana boleh kongsikan. Ya, betul. So bila kita tengok suasana yang banjir, so apa yang kita nak buat tu, kita kena bantu orang. So saya mengumpul sebahagian saudara saya sebanyak 1,000 orang. Wow. So kita ambil 5 hari, turut 5 hari. So every day for 200 people we are cooking and we serve. Dan Rana mungkin boleh kongsikan jugalah apa antara menu yang anda masak, sebab saya apabila video ni tular, saya membaca komen-komen ramai yang cakap, "Ui, nampak sedap, mereka sendiri nak makan apa yang anda masak." Apa antara menunya Rana? First day kita ada masak untuk kari ayam. Then continuously nasi lemak, masak chicken masak merah, ayam masak merah. Macam kenduri ya. Betul. Dan Rana, apa yang Rana, keluarga dan rakan-rakan lakukan ini juga adalah usaha bersama dengan rakyat Malaysia yang lain juga, yang sama-sama turun padang, membantu, memasak untuk mereka yang memerlukan. Bagaimana Rana melihat ini sebagai semangat Malaysia yang kita mahukan, kerana apabila ada sahaja yang memerlukan, kita antara orang pertama yang turun dan memberikan bantuan. So memang saya rasa puas hati untuk bantukan mangsa banjir. So dengan kita masih berdepan krisis COVID-19 pandemik dan juga banjir. So bantuan kita sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup.
Wow, dan Rana, saya baru difahamkan oleh penerbit kami Fiza Sabjahan yang mana Rana sepatutnya ada penerbangan pada hari ini. Tetapi disebabkan oleh ada sesi temu ramai ini dan ingin memberitahu dan mengajak lebih ramai lagi untuk turut memberikan bantuan, Rana terpaksa menolak penerbangan pada hari ini. Betul ke Rana? Ya, betul. Company saya Malaysia Airlines, dia bagi sedikit masa untuk saya pergi interview. So I requested my company bagi masa untuk interview. Jadi mesejnya memang tersampailah Rana ya, apabila ingin berbuat baik, orang-orang seperti Rana memang membuatnya sepenuh hati, memberikan komitmen 100%. Betul. Dan Rana, mungkin di sini Rana ada apa-apa ingin disampaikan, mungkin pesanan daripada Rana lah kepada mereka yang masih lagi ingin dan masih lagi sedang memberikan bantuan kepada orang yang terjejas akibat banjir dan apa jua musibah yang mereka hadapi. Saya juga ingin bagi pesanan, perlu beranikan diri, tampil bantu tanpa mengira bangsa dan agama. So inilah nilai-nilai murni kita pelajari sejak kecil. Berat kita memandang berat, lagi bahu yang memikul. Wow. Saya rasakan Rana macam saya tengah bercakap dengan Miss Malaysia sekarang ni sebab cantik. Memang banyak kerja-kerja amal yang dilakukan dan saya kira ini juga adalah salah satu pembakar semangat kepada kita semua. Dan Rana, selepas ini walaupun sibuk dengan penerbangan, dengan kerjaya Rana sebagai seorang pramugari dan sebagainya, ada tak selepas ini bercadang untuk membuat lebih banyak lagi kerja-kerja amal dan kesukarelawan? Kalau saya dapat sokongan daripada masyarakat, saya perlu buat helping people. Pastinya akan ada sokongan Rana. Selagi Rana berani, mereka semua akan membantu Rana. Dan terima kasih Rana. Teruskan usaha murni ini ya Rana. Selamat maju jaya kami ucapkan buat Rana, keluarga dan juga rakan-rakannya lain. Bye. Bye. Wah, saya tengok Rana macam Sugi jugalah. Macam saya Betul pula. lah, sama macam Sugi. Cantik dan suka membantu orang. Thank you, Yana. Okey, baik. Kita bersama dengan tetamu kita yang seterusnya iaitu Nur Asmiza Amiruddin yang telah memasak 350 kg roti untuk mangsa banjir. Wow, usaha ini memang saya tak boleh gambarkan. Tapi jom kita ketahui lebih lanjut daripada Nur Asmiza. Assalamualaikum. Nur Amiza. Hai, Assalamualaikum Miza. Selamat tengah hari. Sekarang ni berada di Teluk Kapas, Kelang, betul? Sekarang saya berada di Jeram, Kuala Selangor sebab ada kematian. Tapi tempat operasi kita berada di Rantau Panjang, Kelang. Okey, minta maaf. Salam takziah ya. Okey, Amiza, kalau boleh dikongsikan kan, difahamkan yang Amiza sebenarnya mengumpul dana untuk membuat roti ni menerusi basking. Betul ke? Mungkin boleh kongsikan. Ya, betul. Macam mana tu? Itu adalah inisiatif kami yang kedua, basking tu untuk weekend. Okay. Untuk hari Sabtu pada siangnya kita buat bantuan, kita buat roti-roti bantuan pada siang hari. Maksudnya Amiza memang buat roti daripada scratch ya, daripada bukan beli roti, buat roti ya. Memang kita buat roti dari pagi hingga malam. Wow. Okey, bersama Amiza. 22 orang sukarelawan. Wow. Amiza, mungkin kan kalau kita lihat kan ada pelbagai jenis makanan lain yang boleh kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. Kenapa roti menjadi pilihan untuk Amiza dan juga rakan-rakan sukarelawan yang lain untuk diagih-agihkan kepada mangsa yang memerlukan? Amiza? Ya, Amiza. Boleh dengar kami? Yuhu, Amiza. Okey, mungkin tapi kan Sugi, kalau kita lihat kan, ini antara roti yang dalam paparan sekarang ni yang disediakan oleh Amiza dan beberapa orang lagi sukarelawan yang lain. Sebab kalau daripada tadi kan kita lihat ada pelbagai jenis makanan yang disalurkan dan ini saya kira juga adalah salah satu
bantuan makanan yang saya kira antara makanan ruji juga kita di Malaysia. Sebab tu saya bertanya kepada dia, betul ke membuat roti? Sebab biasa ya bila memberi bantuan kita akan membeli roti dan kebanyakan daripada kita itu yang kita mampu lakukan lah. Tapi ini lain daripada lain. Membuat roti 350 kg roti itu bagi saya memang banyak, kuantiti yang cukup banyak. Jadi mungkin sekarang ni kita ada masalah teknikal sedikit, tidak boleh berhubung dengan Amiza, tapi inginlah kita tahu lebih lanjut sekejap lagi kalau berkesempatan. Dan Yana, kalau tadi kita dah mendengar daripada tetamu-tetamu yang berkongsi pengalaman mereka kan, yang bila membantu tu rasa kepuasan hati tu yang tidak terhingga. Betul, saya setuju. Bukan saja untuk momen sekarang apabila ada mangsa-mangsa banjir. Apabila kita lakukan apa-apa saja kerja kebajikan, memang itulah perasaannya. Tidak boleh digambarkan kegembiraannya. Betul. Dan ini jugalah yang kita sampaikan kepada seluruh penonton Wanita hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita yang lain. Baik. Kita ada macam-macam lagi nak dikongsikan bersama dengan anda. Diharapkan anda tidak ke mana-mana dan terus bersama dengan kami di hadapan kaca televisyen anda. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan kalau tadi kita sempat bercakap dengan Nur Amiza Amiruddin yang sekarang ni masih lagi berada bersama kita di dalam talian. Amiza, kalaulah Amiza boleh kongsikan kan, macam tadi Yana ada bertanya, kan kita ada macam-macam lagi juadah yang lain seperti nasi, pelbagai lauk dan sebagainya. Kenapa Amiza dan rakan-rakan sukarelawan yang lain memilih roti untuk diagihkan kepada mangsa banjir? Mungkin Amiza boleh kongsikan. Okey, hai, saya Nur Amiza binti Amiruddin. Saya sebenarnya dari bakery, bakery membuat roti. So, why not orang lain membantu dari segi makanan berat, kita bagi makanan ringan. Tapi expired dia lama sikit. So, diorang boleh simpan, kekalkan roti tu hingga 2 ke 3 hari. Sebab expired roti kan dia expired dalam masa 4 hari. So, saya fikir bolehlah bagi roti-roti ni untuk pada masa-masa banjir. Okey, maksudnya Amiza ada kemahiran itu dan menggunakan kemahiran itu untuk membantu. Tapi Amiza, mungkin Amiza boleh kongsikan juga berapa hari telah anda menyiapkan roti-roti dan berapa banyak buku roti yang telah anda sempat siapkan? Okey, kita dah buat misi kita ni berjaya selama sampai misi ketiga. So once a week kita akan buat roti-roti tersebut dalam 80 kilo macam tu, 80 kilo untuk hari Sabtu. Dari pagi, kita start dari pagi sampai malam. Wow, itu macam non-stop action tu ya Miza? Non-stop. So dalam masa misi ketiga tu, makna dah 3 minggu lah saya keluarkan production roti-roti. Wow, dan kalau kita tengok kan Suki, ada macam-macam jenis variasi roti yang disediakan oleh Amiza dan rakan-rakan. Dan Amiza, orang kata kalau kita nak membuat kerja amal ni kan, pastinya dana itu juga menjadi antara perkara penting yang perlu kita titik beratkan. Dan tadi Amiza ada berkata tentang basking kan? Ya, jadi, betul. Bagaimana Amiza bersama dengan rakan-rakan yang lain daripada basking, lepas tu menyiapkan roti untuk memberi bantuan kepada orang yang memerlukan? Saya bahagikan masa tersebut, saya ada plan sendirilah. Iklankan mencari 22 orang sukarelawan dan saya join juga tim TikTokers dari tim TikTok pergi turun ke basking. Kita baru je kenal sebenarnya dari TikTok. So kita kumpulkan, masuk dalam grup dan kita cadang plan untuk buat basking sama-sama sebab saya pun pandai menyanyi dan saya pun pandai menyanyi juga. So why not? Saya kumpul dengan abang DJ Zaini, Azlan Komeng, duduk beraksi sama-sama untuk join basking tersebut. Amiza, mungkinlah sedikit Amiza antara lagu yang dimainkan ketika basking dalam mengutip dana ni. Mungkin chorus, apa-apa lagu sahaja Amiza, sikit je. Lagu apa Okey, saya nyanyi lagu Terindu sudah ku tak mendengar suaramu.
Wah. Itulah dia. Amiza take my money. Terima kasih Amiza. Suara sedap, buat roti pun pandai dan pandai berniaga juga. Banyak kebajikan yang dilakukan. Saya kira Amiza antara anak muda yang harus dijadikan contoh oleh kita semua juga. Semasa basking tu juga, saya dah salurkan 100 pack untuk 2 hari untuk sesiapa yang menabung masuk tabung dalam basking. Kita orang bagi roti jugalah, salurkan roti kepada penonton. Dan Amiza, kalau boleh kongsikan juga kan, antara bantuan roti ni disalurkan kepada siapa dan di mana sebenarnya? Okey, kita hanya mengeluarkan production sahaja. Dan bila kita dah siap roti-roti tersebut, saya terus iklan. Okey, siapa-siapa pada NGO yang ingin menyalurkan bantuan, sama-sama nak bantu, okey, nak masukkan roti-roti kita dalam bantuan tersebut, boleh datang ke kedai saya. Macam tu saya iklan. Lepas tu mereka on the spot terus hubungi saya. Dan mereka dah hantar ke Pahang, Bengkel, Seri Muda Shah Alam, Teluk Gong. Dan mereka juga mengeluarkan bukti-bukti pada saya, gambar-gambar, terus edarkan kepada saya. So saya tahulah mereka dah salurkan bantuan tersebut. Seronok sebenarnya bila kita dengar cerita Amiza ni, apabila hasilnya disalurkan ke tempat yang betul dan mereka yang memerlukan itu juga dapat apa yang telah disalurkan. Saya juga nak orang amanah kan, benda-benda tu sebenarnya amanah. Dan tahniah Amiza atas usaha ini dan teruskan usaha ini. Terima kasih Amiza. Baik, Yana, kita nak kongsikan juga bersama dengan penonton-penonton kita rangkuman banjir di Mentakap. Jom kita saksikan. Tak tahulah makcik nak cakap, memang sedih lah. Betul. Makcik tak boleh cakap lah, memang habis betul. Ibarat mencurah air ke daun keladi. Belum lagi hilang penat membersihkan rumah daripada kesan banjir buruk yang berlaku baru-baru ini. Penduduk Kampung Mambang Berulang Mentakap Pahang diuji sekali lagi dengan gelombang kedua apabila air dikatakan naik kembali di beberapa kawasan berikutan hujan lebat yang berterusan sejak beberapa hari lalu. Masih terkesan dengan keadaan banjir pada Disember lalu, penduduk di sini menyifatkan ia adalah banjir terburuk sejak tahun 1971. Memang tak ada benda yang tinggal habis. Baju ni lah. Ini banjir. Baju banjir tu dah 2 kali dah tahun ni kan? Awal tahun. Dengan ni. Tahun yang itu tak dalam sangat. Yang ni memang tak sangka air sampai macam tu sekali. Habis semua siling. Habislah, tak ada apa. Banjir ni memang tak tahulah makcik nak cakap, memang sedih lah. Betul. Makcik tak boleh cakap lah, memang habis betul. Bukan sahaja menanggung kerugian mencecah puluhan ribu ringgit akibat kerosakan harta benda, malah ada juga antara mereka yang hilang tempat berteduh selepas rumah didiami musnah dalam sekelip mata. Rumah kami hanyut dan hancur. Dari apa yang tinggal hanyalah tandas semata-mata. Bagi penduduk di sini juga, mereka berharap agar pihak berkuasa dapat membantu mengurangkan beban mereka yang telah kehilangan hampir kesemua harta susulan bencana alam ini. Bantuan tak ada lagi, tak ada apa-apa lagi. Cuci pun anak beranak je yang cuci. Tak ada apa-apa benda semuanya. Api pun tak ada, nak cuci dengan apa pun tak boleh. Kalau boleh, semualah, semua dah tak ada dah. Semua rumah pun tengok habis, runtuh apa semuanya. Barang-barang nak pakai, baju semua tak ada. Walaupun masih mampu mengukirkan senyuman, meskipun beban ditanggung tidak terberi beratnya, diharapkan agar kesemua mangsa banjir ini kekal tabah dan sabar di atas segala musibah yang menimpa. Apabila kita melihat
melihat keadaan mereka yang terkesan dengan banjir dan saya kira tempat-tempat di beberapa kawasan khususnya di Pahang, Johor dan sebagainya yang mana kalau sebelum ini naik air kemudian dah reda tetapi naik semula. Betul. Kita harapkan anda semua terus tabah dan semoga semua kerja-kerja kesukarelawanan termasuklah memasak untuk mereka yang memerlukan ini dapat diteruskan oleh kita semua. Okey, baik. Dan WHO akan kembali esok dengan topik yang mentaliti ketika musibah. Jadi jangan lupa saksikan WHO esok jam 12 tengah hari. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri semua orang ikut SOP yang ditetapkan. Baik. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Stay safe.